قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah Jualla menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat diberikan kepada kita kerahmatan, didoakan kepada kita oleh para malaikat dan diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tuan-tuan saudara hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insyaallah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan dan nantinya masuk waktu Isya kita bawakan perkongsian daripada kitab Tanda-Tanda Kiamat, Tanda Kecil dan Tanda Besar daripada Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil pada perbahasan yang kedua pada bab berkenaan dengan nama-nama hari kiamat. Antara disebut dan disusun karang oleh Dr. Yusuf Wabil di dalam kitabnya Syaratus Sa'ah, iaitu di antara fenomena terpenting tentang hari akhirat adalah Al-Quran sering menyebut dengan beberapa nama pada perkara berkaitan dengan kiamat. Masing-masing nama itu mempunyai keistimewaan tertentu. Yang pertamanya adalah As-Sa'ah, yakni hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. La raiba fiha, tiada keraguan tentangnya. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, yakni hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts.
Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah hingga hari berbangkit. Surah Rum ayat 56. Yang ketiga, hari kiamat pada neraca timbang akhirat juga dipanggil dengan panggilan dengan kalimah Yaumuddin ataupun Yaumiddin, yakni hari pembalasan. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki Yaumiddin, yang mana bermaksud yang menguasai hari pembalasan. Yang keempat adalah Yaumul Hasrah, iaitulah hari penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu yang dimuatkan dalam surah Maryam ayat 39. Yang kelima, ad-darul akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 64. Yaumut tanada, hari panggil memanggil. Daripada kalimah nada munadi. Inni akhafu alaikum yaumat tanada, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil, seru menyeru. Surah Al-Mu'min ayat 32. Yang ketujuh, darul qarar, yakni negeri yang kekal. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surah yang sama ayat 39. Yang ke-8, yaumul fasl, yakni hari keputusan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustainya. Surah As-Saffat ayat yang ke-21. Yaumul jami', dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Yang ke-10, yaumul hisab, hadza ma tu'aduna li yaumil hisab, inilah apa yang dijanjikan kepada kamu pada hari berhisab. Yaumul wa'id, hari ancaman. Wa nufiqa fis sur, dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Surah Qaf ayat yang ke-20. Yaumul khuld, udkhuluha bisalam, zalika yaumul khulud, masuklah syurga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Surah Qaf ayat 34. Yang ke-13, yaumul khuruj, yakni hari keluar dari kubur. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur. Surah Qaf ayat 42. Al-waqi'ah, peristiwa yang dahsyat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, peristiwa yang dahsyat. Al-waqi'ah ayat yang pertama. Al-haqqah, hari yang pasti terjadi. Dalam surah Al-Haqqah ayat yang pertama hingga ketiga. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, hari kiamat, apakah hari kiamat itu, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu. At-tammatul kubra, at-tammatul kubra, malapetaka besar. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar, yakni hari kiamat telah datang. Surah An-Nazi'at ayat 34. As-saqah, suara yang memekakkan. Fa iza ja'atis saqah, dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua. Abasa ayat 33. Al-azifah, al-azifah, kiamat. Azifatil azifah, telah dekat terjadinya hari kiamat. Dan yang ke-19 yang dimuatkan daripada Dr. Yusuf Wabin pada nama-nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah,
hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 2. Ada 19 nama yang masyhur dalam sekian banyaknya dapatan yang dimuat keluar daripada Al-Quran, yang diambil secara teliti daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla wa Ala. Namun yang ditandakan sebagai satu nama yang mengungguli carta kedudukan, penamaan dan penjenamaan hari kiamat adalah As-Sa'ah. Ini dikarenakan situasi kiamat itu berada pada satu perkara yang berkaitan dengan masa. Bila sebut kata masa, maka tidak ada perkara lain melainkan ia adalah perkara yang berkaitan dengan As-Sa'ah. Bahkan dalam sekian banyaknya hadis Nabi SAW, Nabi mengganti panggil bagi perkataan kiamat dengan kalimah As-Sa'ah. Kerana itu banyaknya hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, begitu juga yang dimuatkan dalam beberapa lagi musnad dan juga sahih-sahih yang lain. Nabi memulakan dengan kalimah menceritakan dan memberitakan tentang kedatangan kiamat dengan menggunakan kalimah la taqumus sa'ah, bukan dengan kalimah yang lain. Kerana itu Dr. Yusuf Wabi meletakkan yang pertama mengungguli daripada sekian banyaknya nama hari kiamat adalah As-Sa'ah. Yang kedua, kenapa As-Sa'ah? Kerana kiamat itu dekatnya dengan kekuatan dan kedudukan perkiraan pada masa. Satu ketetapan yang telah pun diberikan kepada kita, Allah penakluk segala dimensi, Allah pencipta segala makhluk, Allah jugalah yang menggerakkan dan menghentikan segala perkara. Termasuk di situ apa yang dinamakan sebagai As-Sa'ah. As-Sa'ah kalau kita ambil daripada segi bahasa, boleh dikira daripada apa yang disebutkan sebagai jam, 1 jam. Daripada jam tersebut dibesarkan dan dibundarkan, dia merangkumi pada satu ketetapan keperluan pergerakan. Kerana itu kita akan biasa dalam bahasa kita pun kadang-kadang kita dengar saat kecil ataupun saat dewasa, saat remaja. Dia bukan saat itu merujuk kepada saat yang satu saat lah. Kalau kata kita tengok balik dalam bahasa, kita akan jumpa satu saat itu merujuk kepada detik, 1 detik. Dan bagaimana pentingnya untuk kita mengetahui timbang tara jauh dekat kita dengan hari kiamat adalah sangat berkaitan dengan pergerakan masa. Bahkan antara benda yang boleh kita jadikan sebagai panutan untuk kita fahami situasi berkenaan dengan hari kiamat pada jalur As-Sa'ah, Nabi SAW menyatakan betapa bila mana dekat dengan hari kiamat, mendekat kepada situasi berlakunya malapetaka besar itu, kita akan merasai satu kedudukan betapa masa ini akan kita rasa terpendek. Masa masih tetap sama 24 jam, masa masih tetap sama 1 hari, masa masih tetap sama seminggu, sebulan, setahun. Tetapi dia punya pengisian, kualiti masa tu adalah begitu cepat. Bahkan dalam waktu sedap tak sedap, kita dah pun menjalani kehidupan barang mungkin 50 tahun, 60 tahun. Masih lagi terngiang kita, masih lagi teringat kita pada waktu kita sekolah. Masih lagi teringat kita pada waktu kita baru berkahwin. Masih lagi teringat pada waktu kita mula dapat anak pertama. Masih lagi kita teringat waktu mula kita mendapat cucu pertama. Dan hari ini kita dah ada cicit 3 lah. Kalau nak kenang, kalau kita nak ingat, maka benda itu rasa terlalu cepat. Dan maka benarlah kedudukan dunia itu yang memberikan erti sebenar keduniaan. Maksudnya dunia ni sebab sifat dia yadunu dunian, dana yadunu dunian, maksud dia dunia ni sifat dia sebentar, singkat. Dan kita akan rasa kesingkatan dan juga kesebentaraan tu tak lama mana. Dan hidup atas dunia ni dia bukan baqa, dia bukan kekal. Dia akan fana, dia akan pi kepada kehancuran. Bila sebut kata dia tak kekal, maka sebab tu bila kita lahir 2.3 kilo, kita beranak mai 3.1 kilo, lama dah 40 tahun, 50 tahun, bukan besar tu dah. 31 kilo lagi cukup 100.
Masa beranak dulu 3.1 kilo kan. Tapi lah kalau timbang 3.1 kilo ni cukup 100. Nak abang kata tak kekal. Dan begitu juga lah keadaan masa yang kita alami dulu sampailah kita nak meninggal dunia. Semua tak akan kekal. Dan dia akan rasa kecepatan dan juga kesementaraan itu. Bagi orang yang beriman dengan sekukuh-kukuh keimanan, maka mereka adalah orang yang mampu untuk meraih la raiba fiha, iaitu orang yang tidak ada keraguan tentang kiamat tu. Kerana kiamat ini juga perlu untuk kita faham secara sedar. Dia datang dalam bentuk dua. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Bukan tanda kiamat tu. Bila sebut kata kiamat besar, ialah kehancuran seluruh alam, fenomena malapetaka, collateral damage, semua benda akan hancur lebur, segala apa yang ada di langit akan gugur, yang ada di dalam tanah akan mula dibongkar dan terkeluar. Itu kiamat besar. Kiamat kecilnya pula apa? Kematian. Setiap daripada kita akan bertemu dengan kiamat kita sendiri. Dan kerana itu as-sa'ah ini penting. Kerana itu juga yang kita sebutkan, bagaimana Imam Syafi'i meletakkan keperluan bagi masyarakat umat yang beriman kepada Allah perlu untuk menjaga masa, berusaha untuk menjaga masa. Kerana masa ni setiap daripada kita perlu untuk menggunakan dengan sebaik mungkin. Jangan hanya minta dipanjangkan umur, tapi situasi dan juga kualiti masa umur yang kita dapat adalah satu perkara yang disia-siakan. Yang kedua, Yaumul Ba'ath. Yaumul Ba'ath ini merujuk kepada khususan hari kebangkitan. Bilakah hari kebangkitan? Maka disebutkan tentang Yaumul Ba'ath, ia adalah satu daripada siri perjalanan masyarakat manusia keseluruhan. Bila mana kita semua dah meninggal dunia, berada di alam al-maqabir, berada di alam barzakh, alam dinding, kita dah masuk kepada permulaan baqa. Kemudian bila mai pada satu ketika dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala pada kun Allah, maka berdirilah di situ malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala, dan bila mana ditiup sangkakala, maka berbondong manusia akan mula bangkit satu demi satu. Yang ni yang Nabi sebutkan, orang-orang yang mana mereka dibangkitkan bersama dengan orang yang mereka cinta, ma'ahabbah, orang yang mereka cinta dulu atas dunia, maka bila mereka meninggal dunia sampai hari kebangkitan, maka mereka akan dibangkitkan. Berapa lama waktu dia? Dalam sebahagian makluman yang diberitahukan oleh para alim ulama, yang diambil dan diluncurkan keluar daripada sekian banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkiraan masa, adalah merujuk kepada selepas sangkakala pertama ditiup, semua dimatikan dengan izin Allah Azza wa Jalla wa Ala, sampailah kematian makhluk terakhir yang dibincangkan secara kritis, iaitu malaikat Israel. Ada setengah daripada kita mendapat maklum berkenaan dengan malaikat Israel, nanti dia dah cabut nyawa dah semua. Kemudian dia pergi jumpa dengan Allah, dia kata semua makhluk telah pun mati. Maka Allah kata ada lagi makhluk yang tak mati. Siapa yang tak mati? Kamu. Dari riwayat itu beritahu, malaikat Israel pergi antara langit dan bumi, dan kemudian disebutkan dalam matan tersebut mencabut nyawa dia sendiri. Hadis ini ditolak dengan begitu kuat di kalangan para ulama hadis, kerana ia tiada asal. Melainkan satu daripada pemberitaan berkenaan dengan situasi itu, iaitulah malaikat Israel dengan izin Allah Azza wa Jalla wa Ala dimatikan dengan kudrah Allah. Dengan kudrah Allah. Adakah makhluk lain yang masih lagi kekal? Ada. Sebagai ulama berpendapat yang masih kekal adalah arash Allah Azza wa Jalla wa Ala. Begitu juga dengan kedudukan yang terakhir, bila mana malaikat Israel sudah pun dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala dengan kudrahnya, maka kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan pula malaikat Israfil untuk dihidupkan kembali. Berapa lama masa daripada kematian terakhir kepada kebangkitan? Disebutkan ia mengambil masa selama 40 tahun. Namun begitu 40 tahun ini perlu untuk ditimbang, neracakan dengan timbangan akhirat. Pada kalam al-fasanatim mimma ta'uddun, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun,
Kalau 40 tahun akhirat, maka banyaklah di jumlah tahun itu pada kadar Allah Subhanahu wa taala dalam dalil innallaha ala kulli syai'in qadir. Bila mana dibangkitkan manusia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seawal-awal makhluk yang akan dibangkitkan adalah aku, kata Nabi. Nabi SAW akan bangun daripada kawasan kuburan yang ditempatkan pada pandangan mahsyar seluas alam pandang, dan kemudian Nabi SAW akan menyapu bekas debu dan tanah yang ada di bahu dan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh kalangan hamba Allah yang beriman yang lain. Termasuklah di situ di kalangan para nabi, para rasul, aulia Allah dan juga sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga para alim ulama. Dan kemudian akan bergegas bangun semua. Dan pada yaumul ba'ats, inilah yang dikatakan bila mana Allah Ta'ala mentakdirkan betapa bagaimana kamu melihat rumput yang mati dan memang tidak ada kesan pernah adanya kehidupan dekat situ. Namun begitu Allah Ta'ala menurunkan ma'u minas sama', Allah Ta'ala menurunkan air daripada langit, dan kemudian tumbuh subur satu tumbuhan yang pada asalnya, pada awalnya kamu sendiri nampak betapa dia telah mati. Dan begitulah kata Allah, kamathali, semisal macam mana dihidupkan kamu di akhirat dengan izin Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan ini penting kerana ia menempelak kelompok-kelompok yang tegar, menolak ketentuan dan ketetapan adanya segala macam balasan, ganjaran, jazaul a'zam, hasanah, ajrul, pahala yang ada selepas daripada kematian. Kerana di luar sana ada saja di kalangan masyarakat yang memahami konsep kematian ini akan berakhir pada tarik nafas terakhir dan hembus nafas yang terakhir. Habis pada tu habis. Sedangkan kita ada banyak lagi proses untuk menempuh beberapa alam yang sememangnya la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Daripada alam kehidupan dunia kita akan berpindah masuk ke alam barzakh. Daripada alam barzakh kita akan menuju kepada alam yang disebutkan sebagai mahsyar. Kemudian nanti akan pergi lagi kepada beberapa alam yang prosesnya dan juga situasinya amat mengambil masa. Namun begitu, masa ini kembali kepada Rahman dan Rahim Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bagi orang yang beriman, sekian keadaan. Bagi orang yang tidak beriman, sekian pula keadaannya. Yang ketiga disebutkan berkenaan dengan nama Yaumiddin. Kalimah ad-din ini kita pernah sebut dekat tuan-tuan, betapa penting untuk kita fahamkan. Kalau tengok pada tafsir yang wujud sekitar tahun 70-an, 80-an, tentu akan jumpa terjemahannya akan menyebutkan dengan kalimah Malik Yaumiddin, yang merajai hari agama. Dulu. Kalau tuan-tuan biasa tengok, kita dulu masa mengaji tahun 90-an dulu dan tengok tafsir-tafsir lama dekat maktabah, buka-buka tengok yang Melayu punya, dia tulis kat situ yang menguasai hari agama. Sebab ad-din kan kita faham agama. Tapi bila mai selepas daripada 90-an, tahun 2000, kita jumpa tafsir menyebutkan Malik Yaumiddin adalah hari pembalasan. Bila sebut kata balas, ini yang kita katakan this is refund. Yang inilah dikatakan sebagai hari penebusan, hari untuk kita redeem kita punya reward point. Tuan-tuan duk pergi Petronas ada kad mesra, tuan-tuan duk redeem point tu kan, yang itulah yang dikatakan sebagai refund kita punya perkara yang kita duk buat, yang kita duk buang minyak agak apa kan, kita pergi bagi kad tu, kita dapat refund balik, kita dapat redeem, kita dapat rebate, macam-macam lah. Dan Malik Yaumiddin ini merujuk pada ketentuan keadaan yang semisal. Apa dia? Iaitulah orang-orang yang mana bila sampai di waktu hari pembalasan, dia memang akan dapat balasan-balasan itu pada kadar misqala dzarrah, tak kiralah khair ataupun syar, sama ada baik ataupun buruk. Habis itu apa yang dia nak kena buat untuk dia dapat balasan ni? Maka dia kena tengok balik ad-din yang kedua. Kerana bila ada balas, mesti ada tuntut. Boleh faham? Bila kita ada balas, mesti akan ada tuntut. Bila dah tuntut, barulah dapat balas.
Maka kalau tak ada tuntut, dapat balas. Tak ada. Tuan-tuan tak hantar surat kat siapa-siapa, tiba-tiba tuan-tuan dapat surat. Terima kasih kerana menghantar surat kepada saya. Nombor 6 Jalan Tampin, Negeri Sembilan. Tiba-tiba aku tak hantar surat pun, saya pun surat dia sampai. Mesti ada surat B. Sebab tu dia dapat balas. Maka apakah tuntutan yang Allah Ta'ala letakkan? Simple. Inna dina indallahil Islam. Itulah tuntutan Allah atas kita. Siapa yang nak dapatkan tuntutan kebaikan di akhirat, maka dia kena buat tuntutan kebaikan di dunia. Apa tuntutan kebaikan di dunia? Ad-dinul Islam. Yang tu yang dikatakan tuntut di situ, balas di sini. Tapi kalau kata di sana tu kita tak mau buat. Yang dikatakan menuntut itu kita tak mau. Menuntut ilmu tak mau, menuntut kebenaran tak mau, menuntut kesahihan tak mau, menuntut amalan tak mau, semua tak mau. Dan kita menolak pula. Dan bahkan ada juga mengatakan bukanlah Islam itu satu-satunya jalan menuju kepada Allah, kerana sebelum Nabi Muhammad dah ada ajaran kulluhum muslim. Semua yang ada sebelum Nabi pun Islam. Sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun kembali Nabi Isa alaihissalam, semua Islam. Kenapa mereka semua Islam? Kerana mereka adalah orang yang terikat dengan Malik Yaumiddin. Kalau terlepas daripada tu, ya mungkin kita boleh nak meletakkan satu kebarangkalian, oh mereka bukanlah beragama Islam. Tidak, semua Islam. Kerana itu lembaran rejak Allah Ta'ala koyakkan dimensi untuk kita faham betapa Nabi SAW mengepalai dan mengimamkan salat para Nabi. Siapa yang salat? Orang Islam saja. Yang ni yang kita duk sebut selalu, yang kita duk beritahu selalu. Bila kita pegu, kita synchronize. Bahasa orang putih dia panggil synchronize. Bahasa kampung kita panggil pegu. Bila kita pegu balik setiap daripada apa yang ditulis dalam kononnya kitab-kitab asal mereka, antara benda yang kita jumpa, rupanya Nabi Isa AS juga ditunjukkan melakukan rukun-rukun solat. Begitu juga dengan para anbiya Allah alaihim ajma'in yang lain, alaihissalam yang lain juga melakukan ibadah solat. Tetapi dikarenakan adanya kelompok yang dipanggil dengan panggilan syarrul bariyah, maka mereka menutup dan membenam perkara ini daripada pengetahuan kita. Kerana itu kita cakap cukup takat Al-Quran untuk kita. Tak payah kita nak membongkar dan menyelongkar mana-mana kitab yang lain. Melainkan kalau tuan-tuan memang duduk dalam platform teologi, tuan-tuan duduk dalam platform antropologi, tuan-tuan duduk dalam platform interfaith, perbandingan agama, muqaranah, adian muqaranah, kita duduk dalam keadaan membandingkan agama, silakanlah nak kaji bab-bab tu. Tapi kalau balik kepada masyarakat umat, elakkanlah, kembalilah menggunakan Al-Quran yang sudah diberikan kepada kita untuk kita ambil faham segala ketetapan dan ketentuan di dalamnya. Kerana itu pada kalimah Yaumiddin, perkara yang perlu untuk kita lakukan adalah melestarikan keimanan dan keislaman kita sampai kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bukan takat Islam tu ada pada IC sahaja, bukan takat Islam itu hanya ada pada pakaian semata-mata, bukan takat Islam itu hanya pada panggilan nama sahaja, tetapi Islam itu terserlah dan tertampil dalam setiap perbuatan, perkataan, fikiran, fikrah kita juga menunjukkan keimanan dan keislaman. Kerana inilah antara perkara, antara poin-poin yang boleh membuatkan kita mendapatkan balik reward di akhirat kelak. Tapi kalau tersasar, duduk dalam kefahaman yang melencong akidahnya, maka ini akan memberi kesan buruk, bukan takat di sini tetapi juga di akhirat sana. Yaumul hasrah, dalam perkataan lain Nabi menyatakan yaumun nadamah. Yaumul hasrah, yaumul nadamah. Yaumul nadamah, yaumul hasrah maksudnya hari penyesalan. Kenapa dikatakan hari menyesal? Betapa akhirat itu adalah hari yang memang penuh dengan penyesalan. Benarkah penuh dengan penyesalan? Benar. Semua yang penyesal? Ya, semuanya menyesal. Orang yang tak beriman menyesal. Orang yang beriman menyesal. Macam mana orang yang beriman menyesal? Allah Ta'ala dah sebutkan dah banding beza taranya kepada kita. Betapa ada orang yang solat pun dicelakakan. Wailul lil musallin. Kalau yang solat pun dah dicelakakan, apatah lagi yang tak solat. Kan?
Tapi bukan kita yang layak untuk mencelakakan orang tak solat. Yang layak adalah Allah Azza wa Jalla wa Ala. Jangan kita pula pihak hang celaka, hang tak solat, hang celaka. Dah, Allah yang meletakkan panggilan tersebut kepada orang tersebut. Kenapa yang kata celaka ni? Orang yang solat dalam keadaan sahur, lalai, duduk dalam keadaan ghaflah, duduk dalam keadaan terbawa-bawa dengan dunia. Dia tidak membesarkan Allah. Bahkan dalam masa yang sama dia tidak mengharamkan dunia. Takbiratul ihramnya itu tidak tepat dan benar. Berapa lama dia solat? Solatnya cuma untuk mencukupkan waktu. Sedangkan solat adalah ikatan amalan untuk menguatkan ikatan iman. Kerana itu setiap kalimah iman akan disandingkan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Dia mesti kena ikat dengan amal saleh. Sebab tu bila sebut kata nadama, orang yang tak beriman, of course. Maksud of course tu pasal memang mereka akan mendapat kejutan demi kejutan sejak daripada alam kubur, barzakh sampailah ke neraka. Dan mereka akan meletakkan kami tak tahu, kami ini orang yang rugi, dan minta pula farji'na na'mal salihah, minta untuk dihidupkan kembali supaya mereka boleh melakukan ibadat yang lebih baik. Ibadat salih, bukan khalis, bukan ibadat yang ikhlas, tapi ibadat yang salih. Kenapa ibadat yang salih? Sebab atas dunia dulu banyak buat benda toleh. Apa itu toleh? Toleh ke belakang. Dia tak mau tengok, dia tak mau menghadap wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak mau menghadapkan wajahnya ke jalan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan akhirnya dia melakukan toleh. Orang yang salih, dia tunduk, dia serah diri pada Allah. Dia terima segala apa yang Allah Ta'ala tentukan, takdirkan. Maka orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa, orang yang tercampak dan terperangkap dalam hanyut kelemasan dosa, mereka akan menyesal yang amat sangat. Bagaimana pula dengan orang beriman? Kenapa diikat dengan penyesalan? Orang beriman menyesalnya lain sikit. Ada satu ketika kita pergi satu program, satu kursus. Ada seorang pensyarah UiTM, saya terlupa nama puan tu. Tak ingat nama dia. Dia tegur saya. Saya duk pegang belik satu barang, saya letak. Saya belik satu barang, saya letak. Kita pun duk fikir kalau kita beli ni lagi, mis suruh ke apa. Dia tanya kat saya, ustaz nak beli kan? Dia kata memang nak beli tapi harga tak betul kan? Dia kata lah ni macam ni ustaz. Baik menyesai beli daripada menyesai tak beli. Oh sudah. Yang ni dahsyat ni. Saya tanya dekat dia pasal apa? Kata lagu tu menyesai beli dengan menyesai tak beli sama, menyesai juga. Dah, dia tak sama. Pasal apa tak sama? Dia kata kalau menyesai beli, paling tidak pun menyesainya kita, barang ada dengan kita. Kita menyesai sebab beli, barang ada dengan kita. Menyesai pilah tapi barang ada. Tapi kalau menyesai tak beli, memang menyesai betul, barang tak ada. Nak menyesai apa ni? Jadi kita pun terimalah dia punya cadangan dan saranan, kita pun menyesai beli. Balik-balik menyesai aku, menyesai beli tak. Kan? Padahal sebab belah sini harga murah lagi. Pasal kita tak tahu benda. Jadi di akhirat gila, orang beriman ni dia menyesai pada bab yang seakan-akan itulah. Dia akan mula berkompromi, dia akan mula menimbang tara hidup dia. Kalaulah malam tu kuliah hari Isnin dekat Masjid Al-Hidayah Jalan Baru tu, aku pi sedekah RM5 lagi ya, aku mesti akan dapat tingkat syurga sekian-sekian. Dia duk fikir kalau kata aku tambah lagi RM5 aku boleh dapat. Boleh faham tak maksud saya? Hak lain pula dia kata kalaulah aku pergi tolong Pak Long tu hari tu, nescaya aku akan dapat imbalan syurga ni. Dia kata. Sampai mana sampai peringkat tertinggi. Sampai peringkat tertinggi. Sebutlah syurga mana pun. Kamu duduk pada Adni, kamu duduk pada Ma'wa, kamu duduk pada Naim, kamu duduk pada Firdaus sekalipun, nescaya semua orang akan berada dalam penyesalan. Penyesalan kerana tidak menggunakan masa yang Allah Ta'ala pinjamkan di atas muka bumi untuk diusahakan semata-mata kerana Allah. Yang ni yang kita duk pesan, kita duk ingat pada diri kita supaya buatlah benar lillah, supaya nanti di akhirat kita tidak lelah. Ingat, dunia ini tempat untuk kita berpenat. Akhirat tempat untuk kita menghirup manfaat. Segala sedih kita, jerih payah kita, susah payah kita, keringat yang membasah pada tubuh kita, darah yang melencut pada kaki kita,
setiap perkara yang kita fikirkan untuk masyarakat umat, usaha yang kita keluar untuk bagi makan dekat anak isteri kita, ibu ayah kita, semua ini duduk dalam folder pengetahuan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sebab tu kita anjurkan, buatlah yang terbaik. Bila kita jadi satu orang anak, jadilah anak yang paling baik yang kamu boleh jadi. Bila kamu jadi seorang suami, jadilah suami yang paling baik kamu boleh jadi. Bila kamu jadi seorang isteri, jadilah isteri yang paling baik kamu boleh jadi. Setidaknya bukanlah lebih baik daripada isteri orang lain, tetapi jadilah kamu seorang isteri yang lebih baik daripada diri kamu yang kemarin. Sama juga dengan suami. Kalau tak boleh usaha untuk kita jadi sebagai seorang suami yang misali, sebagai contoh, jadilah seorang suami yang lebih baik daripada diri kamu sendiri yang kemarin. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan pengelola masyarakat, orang yang menyelia masjid, orang yang menjalankan perintah agama, orang yang bekerja di mana-mana tempat. Jadilah kamu satu orang yang baik. Kerana apa? Kita semua, sama ada mau ataupun tidak, la budda, tidak dapat tidak, kita akan menghadap pada satu hari yang penuh dengan penyesalan. Maka absorb impact, kita kena serap hentak rasa itu, supaya nanti di akhirat rasa penyesalan itu biarlah penyesalan yang berbaloi. Nak menyesal pun tak apa, tetapi kita ada di syurga Allah Azza wa Jalla wa Ala. Demikian kata Abdurrahman bin Auf ketika mana dia pertama kali mendengar di saat pembantu kepada Sayyidatina Aisyah datang bergerak ke rumah dia dengan mengkhabarkan kepada dia berkenaan dengan baliknya Abdurrahman bin Auf daripada perdagangan, lalu sebelah masjid Nabi SAW dengan 40 ekor unta membawa barang dagang sehingga menggegarkan dinding-dinding rumah-rumah yang ada di sekitar masjid Nabi, termasuk rumah Nabi yang pada saat itu didiami oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sayyidatina Aisyah bertanya kepada pembantu dia, pasal apa ni? Awak yang ramai sangat ni, apa yang berdebu naik satu macam ni? Maka pembantu Sayyidatina Aisyah keluar menjenguk, tengok ke tingkap, nampak gerombolan kafilah dagang yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf baru sampai balik ke Madinah. Maka kata pembantu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah rombongan perdagangan Abdurrahman bin Auf. Maka kata Sayyidatina Aisyah, benarlah kata Nabi, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam syurga, namun dalam keadaan yang merangkak. Maka perkataan itu disampaikan oleh pembantu Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Kerana dalam sekian athar menyebutkan Abdurrahman bin Auf adalah satu orang sahabat yang hidup bersama dengan Nabi, antara orang yang juga awal memeluk Islam, menggadaikan seluruh harta dia ketika mana berpindah daripada Mekah ke Madinah, tetapi sekonyong-konyong kehidupannya bersama dengan Nabi. Dia tidak pernah mendengar perkataan yang pernah didengar oleh Sayyidina Umar. Dia tak pernah mendengar perkataan yang pernah didengar oleh Sayyidina Bilal, iaitu Nabi mengatakan kamu akan masuk syurga. Abdurrahman bin Auf duduk dalam keadaan berteka-teki, dilema dalam hati dia. Aku ni orang macam mana ni? Sayyidina Bilal, satu orang yang merupakan hamba kepada Umayyah bin Khalaf, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sehingga mendapat gelar Bilal Maula Abu Bakar. Dia yang asalnya hamba, Nabi kata didengar tapak kakinya di dalam syurga. Aku ni orang yang juga bersama dengan Nabi, bukan takat fasa Mekah tetapi juga sampai Madinah. Aku tak pernah dengar Nabi kata dekat telinga aku, kamu akan masuk syurga, kamu ahli syurga. Tak pernah dengar. Jadi risau Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini radhiyallahu an turut dirasai oleh sekian ramainya para sahabat. Salah seorangnya adalah pembantu pada Sayyidatina Aisyah. Maka pembantu Sayyidatina Aisyah datang menemui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dan berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya tadi Sayyidatina Aisyah menyatakan kepada aku betapa kamu adalah orang yang akan masuk ke dalam syurga namun dalam keadaan merangkak. Abdurrahman bin Auf bertanya lagi, ulang perkataan kamu akan masuk ke dalam syurga tetapi dalam keadaan merangkak. Ulang sekali lagi, kamu akan masuk dalam syurga. Cukup. Tak payah duk sambung masuk dalam merangkak ke, berjalan ke, mengesok ke, jalan dengan muka ke. Yang aku nak tahu satu tu, aku ni masuk syurga ke tidak. Maka bila dia dengar kata dia boleh masuk syurga, apa yang dia buat tuan-tuan? Diambil seluruh harta dan diwakafkan kepada Baitul Mal.
Kerana apa? Kerana perkataan Nabi dibicarakan, ditarakan, dimisalkan pada banyaknya harta yang dimiliki, pemilikan penuhnya oleh Abdurrahman bin Auf. Maka sejak pada hari itu, semua hartanya diberikan kepada Baitul Mal. Dia tak mau Nabi untuk dia. Kerana apa? Dia nak mencatatkan sedikit kelajuan menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tuan-tuan, sebab itu biarlah kita ni jadi orang yang duduk dalam keadaan menyesal di dalam syurga Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kerana menyesal itu adalah menyesal yang indah dan juga menyesal yang penuh dengan redha Allah Azza wa Jalla wa Ala. Baik. Yang kelima adalah hari Darul Akhirah. Darul Akhirah adalah hari terakhir. Kalau sebut kata akhirat, maksud dia akhirat, hujung tu tak ada apa dah. Hak tu lah hujung. Kalau nak buat apa, nak pi tang mana, pi tang tu Yang kita duk pulun buat amal kebajikan, yang kita duk pulun seru kepada amal kebaikan, yang kita ajak orang buat kemakrufan, tinggal kemaksiatan, tinggal kemungkaran, adalah untuk mengutip sakibaki kebaikan tersebut menuju ke tempat yang bernama Ad-Darul Akhirah. Kenapa Darul Akhirah? Kerana luasnya adalah luas yang tidak pernah kita bayang. Kerana luasnya tak pernah luas yang pernah kita dengar. Dan betapa dahsyatnya seluruh umat manusia yang pernah bernafas di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala himpunkan di yaumul mahsyar, yaumul mahsyar. Dan pada hari itu yang kita minta dan kita nampak cuma apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala di dalam Al-Quran melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdaan benar baginda. Dan kerana itu setiap tumpuan kita, fokus kita kena perkasakan kembali, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nescaya dengan kebaikan dan keunggulan, niat kita lakukan setiap kebaikan ini hanya sahanya kerana Allah, maka di akhirat kelak kita akan berada dalam kunjungan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan yang tidak akan pernah putus padam. Kerana itu bertakwalah kepada Allah. Moga-moga kita mendapat orang yang senantiasa beruntung di satu tempat yang dikenal sebagai Darul Akhirah. InsyaAllah kita monti untuk azan dan kita akan kembali selepas daripada azan insya-Allah. Semua untuk diinjakkan sedikit masa bagi saya menghabiskan tajuk pada malam ini untuk pembinaan salat Isya insya-Allah. Yang keenam adalah Yaumul Tanad. Inni akhafu alaikum yaumat tanad. Pernah satu ketika baginda Nabi SAW dikejut gempar oleh satu orang Quraisy musyrik yang mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku ni kalau panggil satu lembah Mekah nanti turun. Aku ni kepala besar di Mekah. Kalau aku panggil nanti semua turun. Dan kemudian Nabi SAW nak menjawab perkataan tersebut. Kerana orang ni tadi tujuan dia adalah untuk kejut Nabi, nak gempak Nabi. Maka belum sempat Nabi nak mengucapkan apa-apa, Allah Ta'ala turunkan ayat فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ. Bagitahu dekat dia, wahai Muhammad, sesungguhnya yang dipanggil-panggil di dalam akhirat kelak, iaitulah menjurus kepada dalam neraka, adalah kelompok-kelompok yang menghina, yang menekan, yang menghalang, yang menentang kalimah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duk panggil dan duk kelui nama-nama mereka, dapat nama mereka dengan panggilan yang keras, sanad'u zabaniyah. Siapa zabaniyah? Malaikat zabaniyah. Orang-orang yang duduk di atas muka bumi, yang mana pada hari dia masih lagi boleh bernafas, hidupnya, tujuannya, tumpuannya setiap hari adalah untuk menentang perkataan dan kalimah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang sedang mencatatkan nama-nama mereka dalam satu bot untuk dipanggil oleh malaikat Zabaniyah. Yang mana pada hari akhirat kelak, di saat orang sedang merisaukan tentang timbangan mizan, orang sedang merisaukan tentang amalan yang mana bakal ditimbang ukur,
mereka ini adalah golongan yang akan mendengar ngiang-ngiang, dengungan, panggilan, ngauman suara yang menyebut nama-nama mereka daripada setiap cerun dan corong-corong lubang-lubang neraka. Dengan penuh rasa kegerunan kerana perkataan panggilan nama itu bakal diucapkan oleh malaikat Zabaniyah. Dan kerana itu yang disebutkan dengan kalimah Yaumut Tanad adalah satu peristiwa, suasana, realiti, situasi sebenar ketika mana berada di alam akhirat, setidak-tidaknya ketika mana dihimpunkan seluruh manusia, kata ulama. Yang mana pada hari itu, yang pertama disebutkan berkenaan dengan at-tanadi, nada munadi, mula akan ada seruan dan menyeru, yang diseru dan menyeru berkumpul dan juga ramai pada waktu tersebut kerana mereka minta untuk diberikan pertolongan, minta untuk diberikan perlindungan. Sedangkan zillah pada waktu itu cuma zillah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala pada kelompok-kelompok tertentu yang telah ditandakan pada sabdaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian lain menyatakan Yaumut Tanad adalah merujuk kepada bagaimana ahli keluarga, anak beranak, anak pinak kita, isterinya, anak perempuannya, adik-beradik perempuannya mula memanggil-manggil dan juga menyeru-nyeru nama mereka. Yang ketiga disebutkan berkenaan dengan Yaumut Tanad, betapa golongan manusia akan berbondong-bondong mencari orang-orang saleh, terutamanya pada anbiya Allah, semua rasul-rasul Allah. Maka datang dalam hadis yang panjang berkenaan dengan kelompok manusia di hari akhirat kelak, ketika mana mereka berbondong menyeru Nabi Allah Adam alaihissalam, moga diberikan bantuan sedikit dan juga secercah pertolongan. Namun dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam pada keadaan dan juga kemampuan yang begitu terhad, dia juga merisaukan tentang diri dia. Kata ulama, dia memikirkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adakah itu telah pun diijab tentukan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun tidak? Maka dia menyebut kepada golongan manusia, menyeru dia dengan kalimah nafsi nafsi. Mereka pergi kepada para nabi yang lain, sampai kepada Nabi Musa hingga kepada Nabi Isa alaihissalam, melainkan mereka hanya mendapat jalan keluar, makhraja kepada kebaikan bila mereka menyerbu dan mereka menyeru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu hari tersebut adalah hari yang mana kita akan fikir pasal diri kita dan kita cuma nak bagi lepas tengkuk kita ya. Tapi kalau kita buat perangai itu di dunia, maka ini adalah satu kesilapan yang cukup besar. Kalau atas dunia ni kita duk gelut untuk lepas tengkuk kita, di atas dunia kita duk fikir untuk lepas tekak dan cekak kita, maka di akhirat kita kena bersedia, bersiap siaga. Barang mungkin setiap apa yang telah dilepaskan atas dunia dulu adalah satu perkara yang mengheret kita untuk diperangkapkan, dijerotkan di akhirat wal'iyadzubillah. Yang ketujuh, darul qarar. Kedudukan dan keadaan negeri ini adalah bersifat kekal. Orang-orang yang duduk di situ perlu memiliki hati-hati yang kental, yang telah pun dikebalkan di atas muka bumi ini. Masa dia hidup atas dunia, dia dah mula untuk kentalkan dan kebalkan hati dia untuk berhadapan dengan satu hari yang dinamakan sebagai darul qarar, berada pada dunia, pada satu negeri, pada satu tempat yang kekal. Bagaimana kekalnya kita? Kita duduk dalam keadaan hanya menanti dan menunggu kedudukan, keadaan kita, sama ada termasuk dalam kumpulan ashabul yamin ataupun ashabul shimal, ataupun barang mungkin yang diberikan buku amalan daripada belakang, ataupun juga sebahagian yang dikatakan terus menuju terjun ke lembah-lembah neraka kerana lambatnya menunggu hari untuk ditimbang tara setiap kebaikan dan juga kesalahan. Dia main satu zaman, satu waktu tu di akhirat, ada satu kelompok ni dia cemuih tunggu. Dia kata daripada cemuih duk tunggu ni baik terjun terus pun ada. Sebab tu disebutkan dan diulangkan kepada kita oleh guru kita. Antaranya yang disebutkan berkenaan dengan kalimah kita. Elakkanlah, dan kalau ada bermohon taubatlah dengan menggunakan kalimah, kalau tak dapat di sini aku tuntut di akhirat. Jangan simpan wang.
Duk tuntut nanti orang dah lepas dah untuk timbang mizan, hang duk tunggu lagi. Pasal apa duk tunggu? Pasal atas dunia dulu duk ada dekat beratus orang, aku kata lagu tu. Nanti saya akan tuntut di akhirat. Maka yang kita tuntut tu pun, dia pun nak kena pergi tuntut ke orang lain pula. Yang kena tuntut pun kena tuntut ke orang lain pula. Jadi duk tunggu geng-geng tuntut ni. Yang duk menuntut-nuntut ni pakat duk tuntut habis. Kerana itu diberikan kepada kita satu jalan keluar. Setiap malam sebelum tidur, setidaknya halalkan segala benda, maafkan semua orang. Esok pagi bangkit balik, hidup balik, pilah kutip balik hutang tu. Boleh faham? Orang hutang dengan kita 400 sampai malam ni tak bayar. Nak tidur malam ni kita niat dalam hati, hutang orang dengan aku semua aku halal ya Allah. Segala salah orang dengan aku pun aku halalkan, aku maafkan. Esok pagi tak tahu hidup lagi. Maka pilah kutip, sebab kutip hutang tu adalah satu kewajipan, mengingatkan orang untuk bayar hutang. Tapi kalau kata dia tak bayar juga, esok malam tu pula buat sama lagi, halalkan. Mana nak tahu kok meninggal dunia dalam tidur, maka urusan kita dengan dia pada hakikatnya sudah pun selesai. Ada orang tegur dia kata RM20, 500 boleh sembang, ni sampai RM20,000 Ustaz, buat macam mana? Kalau mampu, kan? Dan kita pun kalau boleh kena cari inisiatif untuk orang bayar hutang. Lepas tu jaga. Kena jaga tuan-tuan. Bagaimana satu orang yang berjihad di jalan Allah, redha dia kena dapat ibu dan ayah, satu lagi dia kena bebas hutang, barulah boleh berjihad di jalan Allah yang diletakkan oleh para alim ulama. Kerana apa? Orang syahid pun kalau kata dia syahid di medan perang, tubuhnya dipenuhi dengan liang tikaman, penuh dengan lubang-lubang kesan, hentakan, panahan dan sebagainya, sampai tak kenal muka dia macam mana, tetapi disebabkan dia ada hutang, maka terhenti dan tergantung dia daripada boleh meluncur terus ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sedangkan yang disebutkan betapa golongan ini akan pergi selaju kilat menuju kepada syurga Allah dalam keadaan tidak perlu untuk ditahan-tahan perjalanan mereka. Tapi macam mana boleh sangkut? Sebab ada hutang. Sebab itu bila sebut kata qarar, satu usaha untuk kita faham, itu adalah waktu dan masa yang kekal. Dan keputusan yang ke-8, hari keputusan. Setiap benda yang kita buat atas muka bumi ini, nak tahu kita tepat betul ataupun tidak, nak tahu kita hak ataupun batil, maka di hari kiamat lah. Hari kiamat lah segala keputusan. Yang kerana pada waktu itu adanya Al-Hakim, adanya Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, yang akan mengundang-undangi, menghukumkan segala apa yang berlaku. Yaumul Jami' kita dikumpulkan. Sama ada kita mahu ataupun tidak, kita tetap akan terus berkumpul. Didatangkan gambaran dan juga tampilan bagaimana manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sebarang bentuk pakaian dan juga perkara yang menutup tubuh badan, kecuali pada beberapa orang. Bagi hafizul Quran ada pakaiannya, begitu juga dengan awliya Allah ada pakaiannya, para syuhada ada pakaian mereka. Kecuali bagi orang-orang yang lain daripada kelompok ini, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak ada apa-apa. Namun begitu, bukan itu yang nak dibincangkan, kerana tidak ada masa orang nak pulun pergi tengok siapa ke apa ke tak tengok. Pasal apa? Dia duk bincang, dia lepas tak lepas. Walaupun di sebelahnya adalah ibunya, walaupun di sebelahnya adalah anaknya, pasangannya, zuriatnya sendiri, tetap juga dia tidak akan ambil indah, kerana pada dia hari tersebut adalah hari untuk mengetahui apakah yang dia bakal peroleh. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Berapa lama nak kena tunggu? Lama tuan-tuan. Paling banyak yang disebutkan dari riwayat adalah 50,000 tahun nak tunggu hari penghisaban. Ada yang diberikan ketetapan dengan begitu sebentar. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bagaimana Allah Ta'ala memberikan imbalan, perbandingan orang yang beriman ketika mana ditimbang mizan, dipanggilnya dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala untuk ditimbang, kemudian Allah Ta'ala akan tutup daripada pandangan semua makhluk yang berkumpul. Yang ada ketika itu cuma dia dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dibentangkan kepada dia 99 lembaran, satu lembaran bersamaan dengan sejauh mata memandang. Dia baca satu persatu dan ditanya kepada dia, adakah benar? Adakah ini adil? Adakah ini silap? Maka dia akan jawab satu persatu, ini adalah benar, ini tidak ada silap, ini semuanya adalah perkara yang betul belaka. Ada apa-apa nak beritahu? Tak ada apa nak beritahu. Maka 99 lembaran catatan keburukan itu akan ditimbang. Kemudian diberikan kepada dia sehelai lembaran, yang mana dalam lembaran itu
dalam hadis tersebut yang kita kongsikan pada kitab Ghayah Al-Matlub karangan Imam Ibn Daibak dulu, betapa bila letak satu lembaran itu, di atas lembaran tu cuma tertera kalimah la ilaha illallah. Ada kalimah tu lah. Maka bila mana kalimah itu diletakkan di atas timbangan mizan untuk mewakili sektor pahala, industri pahala, maka akan terangkat 99 lembaran sejauh mata memandang itu dikhanakan oleh kalimah ikhlas la ilaha illallah. Maka dia kemudiannya Allah Ta'ala akan buka penutup tersebut dan kemudian Allah Ta'ala akan mengkalamkan wadkhuli jannati. Masya Allah, tabarakallah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Dan manusia yang di belakang berkata apa? Kata Nabi, mereka mengatakan alangkah bagusnya hamba Allah ini. Masa atas dunia dulu, dia tidak pernah buat sebarang dosa. Untuk timbang tu sat je masuk syurga. Pasal orang tak nampak benda tu. Nak kata Allah As-Satar, ya Satar ustur uyubana. Allah As-Satar yang maha menutup, Allah yang maha melindung, Allah yang maha menyembunyikan. Allah punya menyembunyikan kita punya aib bukan takat atas dunia tuan-tuan, tapi juga sampai akhirat, sampai ke mizan, supaya tidak ada langsung kenduran ataupun bentuk-bentuk yang kita katakan sebagai salah sangka orang kat kita, sebab Allah yang maha menutup segala kecacatan keaiban kita. Namun begitu, yang menjadi masalahnya kita sendiri yang buka aib. Kita ni makhluk yang bernama manusia ni, kita yang suka duk buka aib. Kita duk pergi cerita aib kita ke orang. Kita duk kongsi dekat laman media. Kita duk beritahu dekat setiap orang kita jumpa. Dengan keadaan kita beritahu kata ni nak jadikan sebagai satu pengajaran. Tak payah tuan-tuan. Cukup takat Al-Quran didatangkan kepada kamu sebagai satu penjelasan bayinah untuk memberikan ibrah, untuk memberikan pengajaran. Untuk kita, cukup takat kita dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala saja yang mengetahui. Maka yang ni adalah satu benda yang besar. Jangan kita usaha untuk buka aib kita sendiri. Kalau kita sendiri dah buka aib kita, apatah lagi aib orang. Lagilah kita berisiko untuk menjajanya. Kemudian Yaumul Wa'id, Quran didatangkan dengan dua kedudukan. Satu wa'idun, yang kedua wa'dun. Bila sebut wa'id, ancaman. Kalau wa'dun, ganjaran kebaikan. Sebab itu bila dibacakan berkenaan dengan ayat-ayat ancaman, maka patutnya kita kena ada rasa luluh dan juga gentar pada hati dan diri. Betapa kita akan menghadap hari ini, yang mana pada hari tidak akan ada siapa pun yang boleh tolong kita. Bila kita akan praktikal benda ni, seawal dan semula-mula kita masuk ke alam al-maqabir. Masuk tu kita dah praktikal lah, tak ada siapa boleh cover kita. Tak ada siapa yang boleh untuk backup kita. Kita dengan kita saja. Kita dengan amal kita ya. Dan daripada itulah berterusan sampailah kita menuju kepada Yaumul Mizan, melepas titian sirat dan masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan bila sebut kata wa'id, bagaimana orang akan merasa gementar yang begitu gementar. Kerana setiap ancaman yang dia pernah jumpa, yang dia pernah semak dalam Quran, Allah Ta'ala jadikan ia sebagai realiti suasana pada hari kiamat. Semua benda yang disebutkan dengan segala perkara yang diberikan balasan buruk kepada orang-orang yang dikalamkan dengan kalimah uiddat lil kafirin, maka mereka akan nampak setiap satu demi satu. Maka pada waktu itu tidak ada penyesalan yang berguna, melainkan dia pasti akan merasa pada setiap juluduhum kenikmatan azab Allah Azza wa Jalla yang bakal menyambar setiap inci kulit-kulit mereka. Selesai satu tubuh dibakar, maka Allah Ta'ala akan badal, Allah Ta'ala akan ganti kulit tersebut dengan kulit yang baru, dan dia akan merasai semula pembakaran nikmat azab Allah Azza wa Jalla wa Ala selama mana? Selama mana yang Allah Ta'ala kalamkan dengan kalimah khalidina fiha. Sampai bila ni? Lama tuan-tuan. Jangan duk pitrai, jangan duk fikir kata kita ni dah mengucap ni kira selamat banyak nanti masuk dalam akhirat pun, alam kiamat ni pun kita kira jadi macam Yong Tofu lagu tu lah. Yong Tofu pak mentua dia abang dah. Tak ada Yong Tofu bang. Yong Tofu dunia. Di sana tidak. Azabun syadid. Azab yang begitu pedih. Azab yang begitu tegas. Tidak ada lompongan-lompongan excuse, exemption, pengecualian, melainkan semua yang ada dekat situ bakal menikmati balasan setiap ganjaran keburukan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla wa Ala wal'iyadzubillah. Kerana itu kena tahu benda-benda wa'id ini. Yang kedua belah adalah Yaumul Khuld, yang kita sebutkan khalidina fiha.
Beza banding antara syurga khalidina fiha abada. Kalau neraka dia ada khalidina fiha, untuk syurga khalidina fiha abada. Nak memberikan satu ruang bius pada hati kita supaya kita boleh sedap masuk syurga abada, kekal. Tapi dalam neraka khalidina fiha saja. Khalidina fiha, masih lagi ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan pergi target neraka pula. Kalau kata macam tu, saya target neraka tak apa dah, kan? Boleh biasa-biasa kan? Dia kena target tinggi. Jadilah kamu seperti tupai bila nak melompat ke pokok yang lain. Dia tak tengok ranting terbawah, tetapi dia tengok pucuk tertinggi. Sebab kalau dia lompat tak sampai pucuk yang paling atas, paling tidak ranting dahan dekat bawah, dia sempat untuk capai setidaknya julai pada dahan ketiga. Tapi kita nak target yang dahan paling bawah, dah lompat pun tak tahu mana, lompat-lompat cepui, muka duk kena banyak. Tak boleh, dia kena target atas. Buat tu bagi kita boleh nampak, supaya kita boleh ambil yang atas. Paling tidak pun tak dapat, dia jatuh, lekatlah sikit, 1-2 tingkat yang atas juga. Tapi kalau awal-awal kita target, tak apalah, kalau itu neraka pun neraka. No. Neraka dibandingkan dalam Quran 50, syurga juga 50. Maksud 50-50 ni sama kiraannya. 77 neraka, 77 syurga. Dia bukan nak bagi tahu dekat kita, kita boleh pilih salah satu. Nak abang kata, apa pun yang kita buat, risiko untuk menuju syurga neraka tetap juga 50-50. Kerana nak masuk syurga Allah bukan dengan amal ibadat, nak masuk syurga Allah bukan dengan amal saleh kita, tapi nak masuk syurga Allah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang ni yang kita nak. Cumanya nak dapat rahmat Allah, nak dapat redha Allah, maka kita kena lakukanlah amal saleh yang telah Allah Ta'ala letakkan untuk kita buat. Tapi kalau kita duk fikir kata Allah kan Maha Pengampun, jangan duk kan sangat. Satgi kan atas diri bawah tau. Dia bukanlah kan macam kita ni, pasal kita ni makhluk. Kita duk kan tu macam kita punya kan dah. Yang ni kita duk sebut. Kita duk abang kata Nabi kan manusia biasa. Ya, manusia biasa, tapi bukan biasa macam hang punya biasa. Hang punya biasa bubuh teluk mata. Tak, Nabi bukan macam tu punya biasa. Biasa punya Nabi puasa Isnin Khamis. Biasanya Nabi puasa Yaumul Bid. Biasanya Nabi 70 rakaat solat. Biasanya Nabi 100 kali istighfar. Itu biasa Nabi. Jadi nak abang kata biasa tu yang kita kena ambil, bukan biasa kita yang kita kena pelekat dekat Nabi. Yang jadi hari ni masalah dalam masyarakat, kita downgrade Nabi untuk biasakan macam kita punya biasa. Masalah hang punya biasa adalah satu benda yang luar daripada biasanya Nabi. Sebab tu jangan kita dukkan sangat macam mana Allah punya kan dengan kita punya kan. Takut nanti kita yang nanti tertekan. Habis akhirat lo. Bukan Allah Maha Penyayang. Habis tu Al-Jabbar untuk tak mana? Al-Qahar letak tak mana? Al-Mutakabbir kita nak letak tak mana? Sedangkan Allah pemilik kepada segala sifat dan juga zat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kemudian yang ke-13. Ada lagi 6. Kita fast track kat situ. Yaumul Khuruj, hari keluar dari kubur, merujuk juga pada Yaumul Ba'ats, Al-Waqi'ah, peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat, bahkan dibentangkan dan dicerahkan lagi dengan apa yang digambarkan dengan Al-Zalzalah, bagaimana kehancuran berlaku, gegak gempita, gerak gempa yang mana akan menjatuhkan segala lapis langit pada setiap petalanya, pada setiap lokanya, dan juga lapis bumi akan keluar pada setiap petalanya, dan semuanya akan bercampur baur dalam satu zalzalah, kegoncangan yang nyata. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, perkara ini tidak dirasai dan dinikmati oleh orang beriman, kerana kehancuran pada tandaan hari kiamat ini hanya berlaku pada kelompok-kelompok orang yang tidak lagi beriman kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Titik terakhir orang beriman menghuni dan mendiami bumi adalah bila mana datang angin lembut daripada Yaman yang menyapa seluruh manusia beriman, dan mereka akan meninggal dunia sebelum tibanya kehancuran yang total besar yang disebutkan dengan kalimah Al-Zalzalah. Kemudian disebutkan Al-Haqah, hari kebenaran, hari yang mesti terjadi dan pasti berlaku. At-Tamatul Kubra, yang disebutkan sebagai gambaran malapetaka besar yang tidak mampu untuk kita denyutkan faham. Tak boleh nak tahu macam mana dia punya nilai. Kalau hari ni kita digambarkan, yang hari itu kita sebut Jepun 7.4 skala Richter, di Turki juga dalam magnitude yang lebih kurang sama. Hari kedua 6.8 skala Richter. Nanti ni kita akan jumpa bukan 8, 9, 10 dah. Dia main zalzalah yang cecahnya
lebih daripada puluhan skala Richter. Wallahu taala alam, macam mana goncang dia, macam mana dahsyatnya, wallahu taala alam. As-sakhah, suara yang memekakkan, membingitkan. Bagaimana datang tiupan sangkakala. Sangkakala ni, sangka bahasa Sanskrit, kala pun bahasa Sanskrit. Ada juga panggil sebagai nakur, iaitu tiupan nafiri dan sebagainya. Tapi bahasa kita banyak panggil sangkakala. Kenapa sangkakala? Sebab sangka ni adalah satu, sangka ni maksudnya kerang yang ditiup, yang tu sangka. Bila sebut kala pula, yang ditiup sangka adalah kerang, kala pula dia tak boleh tiup selalu. Sebab tu dia pun panggil sangkakala. Pasal apa? Sangkakala cuma ditiup 2 kali. Satu ketika mana mematikan, yang keduanya ketika mana Allah perintah untuk dihidupkan pada yaumul ba'ats. Jadi dipanggil sangkakala pada tiupan kerang tu tadi. Kemudian al-azifah, iaitulah kiamat itu sendiri, dan yang ke-19 adalah al-qari'ah, yang menyebutkan tentang hari kiamat dan juga segala macam huru-hara yang berlaku. Jadi dalam ruang kita memahami dan juga menunjangi kaedah akidah dalam kehidupan kita, maka kita kena selitkan di situ untuk segarkan dan sedarkan selalu tentang kemunculan dan ketibaan hari kiamat, dan wariskan dunia ini kepada ahli waris kita dengan pemahaman yang sebenar-benar faham betapa kita pasti akan melalui dan juga menjumpai hari tersebut yang bakal menerpa ke arah kita walaupun kita menolak semampu daya. Dan setiap daripada kita akan tetap berhadapan dengan kiamat kecil yang bakal tiba. Sama ada yang pergi dulu adalah kita ataupun orang yang baik dengan kita, wallahu taala alam. Cuma persiapkanlah diri kita dengan persiapan yang terbaik, iaitulah dengan memperbanyakkan sangkaan terbaik kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan moga-moga kita diberikan kebaikan, berada dalam setiap kerahmatan dan dilimpahkan dengan keberkatan insya-Allah. Dan kebaikan pada bulan ini, kita berada dalam bulan Rajab, perbanyakkanlah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan doa ini adalah doa yang dibenarkan untuk kita bacakan, kerana ia adalah satu proses untuk kita menanam diri, memahami permohonan kepada Allah itu tidak ada tebing dan batas. Dan pengkhususan berkenaan dengan Rajab dan Sya'ban pula setidaknya menimbulkan rasa keterujaan kita untuk menempuh perjalanan Ramadan yang bakal kita hadap. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif berkenaan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, adalah satu perkara yang diusahakan di kalangan ulama di zaman salafus salih. Bahkan sebagian daripada mereka mengatakan barang mungkin juga satu orang yang mengekali membaca doa ini sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan izin Allah Azza wa Jalla wa Ala, maka Allah Ta'ala takdir tentukan dia untuk sampai juga ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Moga-moga kita diberikan keberkatan, kita diberikan juga kekuatan untuk berada dalam bulan Rajab yang mulia ini, kerana sifatnya adalah sifat keagungan Allah alaihi salam. Allah Azza wa Jalla wa Ala pada tuntunan santunan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga setiap kebaikan itu boleh kita usahakan disebar luaskan kepada yang lain. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar luaskan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bab kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kita berhenti di muka surat 32. Nanti kita akan masuk ujahan hadis ahad dalam akidah. Dan jikalau buat kerabu perut, jangan diperah 5 perut. Jika baik mohon diturut, jika buruk silalah jangan diikut. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.